tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada hari ini, iaitu struktur korektif memahami kaedah meletakkan posisi dagangan dalam pasaran. Nota ini ada dekat Discord. Ambil dekat Discord. Okey? Jadi saya akan bukan daripada benda daripada nota, tapi anda baca nota ni, anda nak masuk kat mana? Kita nak trade, kan? Kita nak trade. Jadi asas dalam trading, asas adalah bila kita trade, anda dengarlah apa orang kata, follow the trend, trend is your friend, kan? Masalahnya nak identify trend tu, cerita senang. Bila depan chart kita nak tengok trend, payah, kan? Dia jadi senang kalau anda buka chart dan pada masa anda buka chart tu, anda letakkan untuk analisa, bukannya untuk anda entry. Ya, seperti yang ditanda kat chart. Bila anda analisa, anda buat yang sama. Ini tip yang amat-amat penting kepada anda. Bukannya buka chart anda terus nak entry. Sebab itu bila anda buat charting, maksudnya anda kalau anda bukan buat elite wave, anda cuma tandakan support resistance, identify structure, identify momentum, RSI, apa juga teknik yang anda guna. Langkah 1. Ini amat-amat penting. Amat-amat penting. Buat analisa pada masa yang sama setiap hari ataupun masa yang sesuai kepada jadual anda. Tolong buat benda ini. Wassalam, Bimun. Tolong buat benda ini dahulu. Faham tak, Galih? Daripada analisa anda, dan langkah kedua, barulah anda identify. Selepas anda buat analisa pada masa yang sama. Sebab itu, saya kalau nak tahu, kita dah buat grup Discord bagai, kan? Masih ramai yang duk suka PM, tapi saya dah bagi tahu hari daripada dulu lagi. Saya tak jawab PM tu. Saya tak jawab. Dekat Telegram, WhatsApp, phone number saya ramai yang dah ada. Facebook, Instagram, TikTok je saya tak ada. TikTok tak ada. Discord kita ada, kan. Saya gunakan grup. Macam Pian pagi tadi, tanya dekat grup. Tanya. Saya jawab. Tanya dekat grup. Okey. Lepas tu apa yang anda buat adalah daripada analisa anda dan identify apa yang sedang anda interested kepada teknik anda. Apa juga teknik, identify setup. Identify setup anda, teknik anda. Wassalam, Rashidi. Jangan bila anda buka chart, idea anda nak trade sahaja. Tak. Bila anda buat analisa, the first thing adalah anda nak identify ada tak setup kepada teknik anda. Dan selepas itu, langkah ketiga, bila anda dah kenal, kita cerita lepas ni, anda kenal pasti setup, apa yang confirmation untuk setup anda. Sama ada anda tunggu untuk CRS completion, kepada pattern punya completion, kalau anda guna crab ke, guna kelawar ke, guna apa-apa haiwan ke, guna elite wave ke, guna wolf ke, guna apa saja, guna apa saja, kat mana yang dia tempat dia, letakkan alert. No silly balloon. Letakkan alert. Kat mana yang anda akan tengok chart balik bila price sampai kat situ. Satu hari tu, kalau dia bukan dalam masa anda nak tengok chart, jangan duk tenung chart. Sebab apa yang kita buat,
kalau tak sampai dia naik, anda tekan. Saya pun, kalau saya duk tengok dia naik lagi, alamak, tekan. Kalau saya duk tengok chart, sebab ini adalah, itu kita nak duit, kita nak untung. Masalahnya, kita kena basekan trading kita kepada kaedah ataupun satu sistem dagangan. Nak ikut sistem dagangan tu, anda kena disiplin kepada cara anda tau. Bukannya kepada nak tenung, nak paksa market mengikut apa yang ataupun orang panggil fitting. Benda tak nampak pun kita jadi nampak. Itu yang jadi masalahnya. Ini tak turun dah ni. Aku tunggu bawah sana. Ikut teknik kita bawah sana. Tapi dia naik dah. Ini tak dapat ni, tekan. Anda tak akan tahu prestasi teknik anda kalau anda buat benda tu. Okey. Jadi kita kepada apa yang kita, saya kaitkan benda ni dengan sistem 3711 dan korektif. Okey. Buat analisa pada masa yang sama setiap hari. Kalau anda ikut apa yang kepada kita punya chart pack, saya basically daily dan weekly chart, saya cuma updatekan dia weekend. Of course, bila saya update dekat H1, H4, yang daily dengan weekly, kalau dia dah dekat-dekat, saya akan updatekan sekali. Ini pada waktu yang sama. Saya akan updatekan yang ini pukul 2 petang pada hari Ahad. Pada hari Ahad. Saya akan updatekan yang ini. Buat dia benda sama je. Kalau anda ada masa dan hari-hari menghadap chart, terutamanya mereka yang bekerja, ataupun even anda buat bisnes dan trading, bukannya setiap benda yang anda tengok sentiasa. Tengok chart 2 kali je. Don't duduk, tunggu. Jangan. Anda akan dapati hidup, chart tu kawal hidup anda. Indeks tu canak naik, terbang ke atas terus ke hajar. Nampak tak? Kita sedang tunggu wave 2. Struktur dia tak sama kan? Pergi buka chart tu, pergi tengok. Belajar buka chart besar sikit. Pergi tengok H4, tengok daily aja. Jangan tenung H1 saja. Jangan tenung H1 saja. Pergi tengok H4, pergi tengok daily, dan anda jawab soalan anda sendiri. Jangan tengok H1 je. Ramai trader suka tengok H1, segala-galanya hidupnya, matinya kat situ. Jangan. Pergi tengok H4, pergi tengok daily, anda faham kenapa dia jadi macam tu. Okey? Sebab dia ada incomplete sequence ke bawah. Boleh aja? Try tengok. Belajar buka chart time frame besar sikit. Jangan H1 saja. Okey? Dekat daily ni, apa yang saya buat hari-hari, saya buat basically update chart kepada masa saya, iaitu sekitar 11.30 setiap hari. Ataupun kalau lunch awal, depending kepada kat rumah, maybe pukul 1.30. Ini 2 masa yang saya akan update chart untuk sebelum London. Maksudnya, before London. Satu lagi adalah saya cuma update chart selepas kita punya sesi yang ini, sekitar pukul 7.30. Itu saja, dua ni. Kalau rajin sikit, kalau tak ada apa-apa, ada apa-apa pergerakan besar dalam pasaran, 11 malam, pukul 11 malam. Itu adalah masa-masa dia lah. Lain daripada tu saya tak tengok. Macam mana Russian radiology boleh tenung chart setiap masa? Kalau dia tak tenung chart, orang mati sekali. Itu kan. Buat jadual anda. Jangan tu tenung. Kalau anda memang seorang yang lower time frame, M5, M15 punya trader, anda perlu luangkan lebih banyak masa. Mungkin setiap 4 jam, anda pergi tengok chart. Faham? Anda buat jadual anda. Jangan duduk je. Itu tak dapat. Maksudnya, anda start hari anda. Buat dia berjadual.
mungkin hari anda start pukul 10 pagi. Pukul 2 petang. Pukul 6 petang. Dan pada pukul 10 malam. Buat dia 4 kali ni je. Lain daripada tu dan ada identify. Ada tak set up teknik anda? Jangan duduk setiap lekuk tu anda cari. Itu anda akan nampak benda yang tak sepatutnya anda nampak dan lari daripada teknik anda. Buat dia berjadual. Even anda scalper, tujuan anda buka chat adalah untuk anda identify setup. Lepas tu pasangkan alert. Bila alert anda berbunyi, baru anda tengok chat luar daripada time ni. Itu masanya anda buat analisa. Faham? Untuk yang sebelah sini. Okey. Identify setup. Setup bukannya cuma entry tau. Setup terdiri daripada yang pertama, trend. Entry, exit, dan manage. Ini adalah 4 perkara dalam satu setup. Kalau anda punya setup, entry ni nak ke atas, entry kat sini, stop loss mana yang anda rasa sesuai, itu bukan setup. Itu bukan setup. Ya, itu entah apa, saya pun tak tahu. Dia ada 4 perkara dalam satu setup yang lengkap. Yes, ini sepatutnya rutin anda. Yes, Bimon. Kalau kerja pagi dengan malam, jangan masa kerja anda pergi tengok chat. Anda cuma letakkan alert, kalau alert berbunyi, anda ikut setup, anda ikut plan asal anda tadi. Sepatutnya anda kena ada rutin. Saya nampak, sebab itu saya tak berapa gemar pergi lepak dengan trader tau. Tahu tak kenapa? Kalau trader duduk, dia orang duduk macam ni. Tahu tak? Macam mana lepak dengan trader? Dia macam ni. Baik saya duduk kat rumah. Faham tak? Duduk tapi tak ada bunyi. Tengah float dah tu. Kalau dia tengah duduk tunjuk-tunjuk, itu tengah profit. Mana lepaknya? Kan? Sebab tu saya suka yang lepak. Memang lepak. Kalau kat luar, trading tu jangan kacau hidup kita. Faham tak? Kalau anda dapati, tengah drive pun anda tengah tengok chart, there is something wrong dengan anda punya trading. Main COC je. Faham? Saya pantang, paling pantang saya lepak kan. Kita nak lepak kan. Anda nak tanya apa pun, tak payahlah duduk tengok chart. Nak buat apa? Bukannya tak boleh tengok chart, tapi memang itu masa anda tengok chart, anda tengoklah chart. Tapi memang duduk tak ada bunyi kan. Dia duduk corner seorang-seorang, ajak kita lepak, lepas tu tak ada bunyi. Itu kalau anda sedang buat benda tu, trading sedang menguasai hidup anda, bukan anda menguasai dagangan anda. Okey, kita balik kepada topik kita, iaitu benda ni. Untuk letakkan alert, anda boleh gunakan MT4, MT5 alert, gunakan investing.com, gunakan fxalert.com. Ada banyak untuk letakkan alert. Hari pertama yang saya belajar dari Helmi tahun lepas, benda ni delivery. Ya, kena buat. Jangan, terutamanya sekarang, PKP ya, duduk kat rumah kan. Dekat Indonesia pun sama kan kali. Sekatan orang keluar kan. Lagi banyak yang kita tengok chart yang bukan anda, yang anda overtrade dan tak ada plan. Tak ada. Jadi lagilah sekarang ni yang duduk kat rumah, tolong ikut rutin. Jadikan dia sebagai satu rutin. Trading ni rutin tau. Bukannya anda jangan pandai trade. Dia pandai trade, dia cuba cari sampai jumpa. Dan tak ikut teknik. Ya, mungkin ada hari anda untung, tapi anda tak akan tahu prestasi sebenar. Anda akan tertanya-tanya. Anda tak dapat nak cut loss. Faham tak?
Anda tak dapat terima bila anda rugi. Bila anda untung. Bila rugi sekali, anda tak dapat terima. Anda akan hold dia rugi itu sampai dia, kalau tak MC, dia untung balik. Okey, selamat. Sekali, itu nasib baik. Benda-benda macam ni lah yang perlu, yang anda perlu tekankan dalam dagangan anda. Okey, balik ke topik kita, trend, entry, exit dan manage. Kita dah tengok pada minggu lepas kepada trend. Trend wujud apabila kita ada siri pergerakan. Dan kita katakan ini masih ada trend di mana bila kita tarik Fibo extension, sini tak sampai 100% lagi. Ini type 1. Type 2 adalah kalau dia pergi 1, 2, naik, turun dan naik. Ada 1618, maksudnya sini ada momentum sequence dan yang besar dia tak lengkap lagi 100%. Ini anda boleh trade. Mungkin ada type 3. Type 3 di mana 1, 2, 3 sampai 1618. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan ini sampai 1618. Ini pun anda boleh trade wave 4. This one double ni, double. Ini yang biasanya anda dapati dia amat trending, market yang macam tu. Dan anda boleh trade bila ada 3 wave pullback. Ni satu lagi lah. Ini teknik untuk apa? Untuk channeling. Sama je. Teknik baru faham 5 bulan kemudian. Dia sebenarnya belajar trading ni bukannya belajar teknik kali. Belajar trading adalah belajar betulkan cara kita berfikir, belajar bisnes, set mindset. Teknik anda boleh ambil apa juga teknik, semua bagus. Semua bagus. Saya duk sentuh benda asas dalam semua teknik. Tak kisah edit wave ke, gun ke, wolf ke, apa ke. We are talking about trend. We are talking about trend. Identification of trend. Benda ni amat basic. Iaitu satu trend adalah kepada siri pergerakan. Jadi anda identify dulu trend. Jadi dalam Elliott wave, trend terbagi kepada 3 jenis. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah motif. Yang kedua adalah motif with extension. Sama ada wave 3 extend ataupun wave 1 extend ataupun wave 5 yang extend. Itu adalah motif dengan extension. Yang ketiga adalah diagonal. Diagonal cuma leading diagonal dengan ending diagonal. Di mana 4 ni boleh langgar ataupun kat sini tak sampai 1618. Tak ada yang dalam-dalam dia sampai 1618. Dan trading sebenarnya benda tu. Bila anda belajar trading, saya belajar tau. Saya banyak masuk pelbagai grup kalau nak tahu. Tapi guna nama lain. Sebab ni lagi lah orang pakai Zoom bagai apa. Dan saya banyak ikut. Dan menyamar sikit lah. Sebabnya kalau tengok Zul apa hal kan. Jadi lain. Dan apa yang saya cuba nak ambil daripada seorang tu, bukannya teknik dia. I don't care. Saya tak peduli pasal teknik. Saya nak tengok mindset. Faham tak? Saya akan belajar mindset dia. Seorang trader tu kita tahu dia bagus tak bagus, bukan bila dia untung tau. Sebab semua orang boleh untung. Tapi tak semua orang pandai mengurus rugi. Itu paling utama dalam trading, mengawal risiko. Itu dia, sebab mindset. Kita akan belajar macam mana dia kawal emosi. Kan? Kalau setakat tahu mana nak enter, mana nak keluar kan. Pergi buka Bloomberg, dalam tu macam-macam. Oh, we are looking at index nak naik kan. We are looking at dollar lemah.
Dia tak adalah kata lemah, dia kata weak kan. Reuters, anda pergi tengok TV dia kan, lagi webinar, bukan webinar, news dia 24 jam. Pergi tengok kat situ. Lagi power kan. Tapi anda nak belajar mindset. Itu sebenarnya. Semua orang akan cuba cari untung. Itu semua kerja kita sebagai trader. Tak semua orang boleh mengurus kerugian. Itu paling utama. Itu yang saya tekankan. Sebabnya kalau kita untung, anda boleh buka Facebook je. Anda boleh buka Facebook je. Tak payah ikut saya. Tak payah ikut dalam ni. Tapi kalau nak cerita pasal mengurus bagaimana anda bermula daripada kepercayaan, kepada equity, kepada bagaimana anda mengurus modal, membuat portfolio, 3711 ni, kalau ikutkan saya nak charge dia, anda rasa kalau teknik, anda rasa berapa jual benda ni? Bian, kalau teknik, berapa anda rasa nak jual benda ni? Kan? Kalau nak letakkan harga dia. Saya bukannya kepada Elliott Wave tu. Saya kepada anda, saya dah mula tunjukkan kepada anda semua sequence. Daripada sequence tu saya lukis Elliott Wave. Elliott Wave cuma papan tanda. Sequence analysis. 5-9. Dia tak ada cerita pasal teknik bagus, teknik tak bagus. Bukan. Dia pasal pengurusan emosi. Benda tu lagi penting. Saya tak akan letak harga. Sebab tak ramai akan mampu. Satu saya bagi free. Satu saya bagi free. I won't put a price to it. Mana ada yang lepas dia buat kat XM, dia buat lagi kat Discord. Anda cari? Mana? 50k mesti. Tak. I won't put a price to it. Kalau saya nak letakkan price benda ni, aduh, saya pun tak berani nak letakkan price dia. Tak ada. Tak ada. Biar XM bayar saya. Kalau saya nak charge benda ni, anda rasa berapa harga dia? Tak. Ambil percuma, tanya, gunakan Discord, tanya, ikut kita punya live ni, tanya soalan. Tu tujuan kita. Itu niat saya. Okey, jadi kita dah belajar pasal trend. Bahagian kedua, maksudnya kita dah belajar yang sini. Yang trending tadi kan, yang incomplete sequence. Kita dah belajar pasal yang sini, kita dah belajar pasal yang sini. Iaitu benda-benda ni tadi. Sama ada motif with extension ataupun diagonal. Itu je. Tak dapat jawapan tak. To me, every classes, every ilmu tu bagus. Every ilmu tu bagus. But what you want to gain daripada orang yang anda lihat di depan tu, in this case saya, anda nak belajar bukan teknik sahaja tau. You can belajar the teknik and kalau anda dah faham konsep asas apa yang saya kongsikan, dia benda yang amat senang. Amat mudah sebenarnya. Amat mudah. Tapi mula-mula tu anda akan pening. When you grab the concept, Allah. Dia cuma tengok momentum je. Dia cuma tengok structure je. Lepas tu ada tengok time dia. Chart dia akan sama. Dan I think some of you pun dah notice kan. Dia sama je. Kenapa? Entah. Memang chart macam tu. Asalkan ada buat 3. Dolar, yen dengan apa? Dolar, yen dengan indeks. Yang paling jelas indeks. Jadi anda ikut indeks punya hala tuju. Dolar bila wave 1, wave 5 indeks. Yen bila wave 2, bila wave 4. Dan ingat, yang kecil akan membentuk yang besar. Jadi anda kena berfikir daripada multi time frame. Turun je, itu je. Amin. Alhamdulillah. Thank you, Bian. So, apa yang kita bincangkan dekat trend kat sini, we are talking about here. Now, macam mana kita nak entry? Ingat, trend adalah bila kita ada incomplete sequence, nombor 1, nombor 2 ataupun momentum sequence nombor 3. Itu trend. Jadi kita dah dapat trend. Macam mana kita nak entry? Di sinilah kita melihat kepada korektif. Yang ini saya gunakan konsep Elliott Wave
bersama dengan market dynamic, iaitu melihat whether dia akan truncate, dia akan buat correction yang besar ataupun cuma correction yang kecil. Ya. I think most of you dah mula nampak benda ni. Okay. Jadi correction terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah kepada 3 jenis. Kedua kategori, ya, iaitu simple. Ni kita kongsikan dalam sikit. Simple terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah zigzag. Zigzag adalah struktur 5, 3 dan 5. Di mana normally kalau anda nampak untuk zigzag, kita tengok apa yang ada zigzag. A, B dan C, contohnya A, B dan C. Dia akan ditandakan 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Kita cari lain lah. Kita ambil mana yang zigzag. Dia ada satu sifat dia tau. Okey, zigzag ni bukan. Kita tengok mana-mana dia. For out. Ada tak zigzag? Ni. Okey. A, B dan C. Okey. Apa yang anda akan dapati untuk zigzag adalah distinct. Ni satu cara untuk identify zigzag. Tarik trend line. Okay. Normally it stays within the trend line. The moment dia break, the trend line, the channel. The moment dia break, itu habis. Itu salah satu lah. Satu lagi. Kita ambil lah mana-mana. Zigzag. Ini bukan zigzag. A, B, C. Saya cuba cari. GJ. Empat, 5. Ini flat. Zigzag. Dalam ni X kepada Y ni pun sini adalah zigzag. 5, 3 dan 5. Jadi kalau anda ambil dia punya ni, dia punya channel ni, it normally stays, dan bila dia over macam ni, bila dia over macam ni, that shows that the zigzag is ending. Faham tak? Bila dia terkeluar macam ni, dia within dia punya zone. Dia takkan ngam-ngam. Dia tak ada benda yang ngam-ngam, cantik, lukis memang cantik lah. Dalam buku cantik. Bila kita tengok dekat chart, this thing normally happen. Ingat, zone support dengan resistance itu adalah satu zone. Siapa itu tanya? Kamal kan? Siapa tanya? Mana nak cari yang sharp entry? Tak ada. Anda pergilah cari tukar duit dekat money changer. Seorang dapat RM1, seorang dapat RM1 1 sen, seorang RM1 2 sen, seorang 99 sen. Jadi itu kenyataan dalam OTC market. Itu kenyataan. Explore Wimon. Ada banyak mengenai financial yang anda boleh explore. Nak tak nak je. In 300 cuci 3000. Nak tak nak je. Ingat, bila kita bercakap mengenai zigzag adalah satu bentuk 5-3-5. Maksudnya kat sini kita akan ada 5 wave, sama ada dalam bentuk motif dengan extension ataupun diagonal, diikuti oleh 3 wave correction, sama ada zigzag balik, flat ataupun segitiga ataupun double correction. Ni dalam sini dan diikuti oleh 5 wave. Itu maksud 5-3-5 kat atas ni. Okay. The idea is dia akan stay dalam satu channel. Sebab itu kalau anda tengok, dan siapa yang perasan, saya tak tahulah anda tengok ke tak nota ni. Kalau tak tengok, saya buang dia punya ni. Dia punya link tu. Mana? Dalam zigzag. Nampak tak saya lukiskan dia dalam channel? We know that this one habis. Kalau dia break sikit channel,
tapi tak break 1618. Then you know this structure is ending. Faham tak yang ini? Kalau tiba-tiba kan dia break sikit, tapi dia within range 1618, kita tahu ini nak habis. Apa tu? Oh, ni yang channel tu. Pian pernah tanya saya rasa. Setiap ni ada makna dia tau. Setiap yang anda tengok yang hitam-hitam ni ada maksud dia. Okey, itu adalah untuk zigzag. Jadi zigzag anda nak entry kat kawasan sini, iaitu bila ini berlaku. Kalau ada incomplete sequence 1, 2, 3. Ni yang kita sedang cerita pasal correction ni. Itu zigzag. Biasanya inilah wave 2 kebiasaannya. Dan anda akan dapati kat sini ada divergence. Kat sini pun ada divergence untuk structure ini. Antara structure A dan C kat sini, dia tak ada A, B dan C. C ni, dia tak perlu ada divergence, tetapi wave 3 of C kena batalkan divergence A. Apa hal lah pula putus ni? Hello? Boleh dengar tak? Hello? Boleh dengar tak? Kita terputus ke apa ni? Boleh dengar? Kita terputus dah habis masa? Belum lagi. Boleh dengar? Boleh dengar? Ataupun kita dah habis masa? Belum lagi. Okey, saya sambung. Boleh dengar? Rasanya tak ada apa-apa kan? Tadi terputus. Okey, saya sambung. Itu adalah zigzag. Tak ada apa-apa kan? Tadi terputus. Ada soalan tak untuk zigzag? Okey, macam mana kita nak entry untuk zigzag dan macam mana kita nak setkan stop loss? Setiap dalam tu ada maksud dia. Bila anda nampak zigzag, entry adalah dekat kawasan ini. Okey. Anda letakkan entry the moment price break A dan 3 ni batalkan divergence yang A sini. 3 kat sini batalkan divergence. RSI 3 ni. RSI 3 ni kena break. RSI 3 ni bacaan RSI dia kena batalkan. Dia tak perlu divergence, dia tak perlu apa. Antara C dengan A tu tak penting. Yang penting 3 ni batalkan 5. Maksudnya RSI 5, katalah bacaan RSI sini 32. Kan? RSI sini 32. Yang 3 ni, dia kena sampai 32, 31, 30. Contoh dia lah. Faham? Barulah anda tunggu 4 berlaku. Jadi maksudnya, kalau anda nak letak alert untuk nak letak entry, anda letakkan alert dekat RSI. Faham tak? RSI 5. Jadi balik kepada cerita yang kita punya trade tadi, alert. Letak alert, anda letakkan alert dekat RSI 5. Okey, entry is always dekat 100%. Entry is always dekat 100%. Kalau ini tak ada divergence, lepas tu ada nampak ketara bahawa yang dalam ni ada macam ni. Sekejap. Dalam RSI kat sini dia buat macam ni. 1, 2, 3. Tapi yang 3 ni kan tak break A punya divergence. Itu bahaya. Tahu tak kenapa? Ini mungkin adalah 1, 2, 3. Sebab itu anda akan pastikan bahawa wave 3 punya RSI untuk C break A. Barulah kita katakan correction ini tak ada divergence dan dia nak habis. Divergence yang A tu dah terbatal. Dia bukannya, kenapa perlu batalkan divergence tu? Kita nak structure tu habis. Ingat, kalau 5 wave,
5 wave, dia akan ada divergence 1, divergence 2 dan divergence 3. Okey. Kalau 3 wave, corrective wave, dia ada 1 divergence kat sini, 2 divergence yang kecil. Yang ketiga ni tak perlu ada divergence. Boleh ada divergence, tak perlu ada divergence. Yang dua ni perlu batalkan divergence yang belakang ni. Yang dalam motif, dia tak perlu batalkan divergence ni. Tak ada dah. Yang itu adalah untuk flat dahulu, 123.6 tu. Bila saya tengok dia punya expectancy jauh teruk. Expectancy dia jatuh teruk kan. Flat lepas COVID-19 kan. Flat tak dapat. Saya test dia sampai 5 minit punya chart. H1, H4, lepas daripada last year tak dapat. Itu lain. Itu adalah untuk WX dan Y Santi. Okey, ini adalah untuk zigzag. Jenis yang kedua adalah dipanggil sebagai flat. Simple. Flat jangan trade. Dulu regular flat saya trade. Sekarang sejak daripada COVID-19 because of liquidity dalam pasaran, tak dapat. Flat tak dapat. Flat ada 3 jenis. Yang pertama adalah regular. Regular, tahu benda ni dia. Structure dia 3, 3 dan 5. Flat jangan trade. Kan? Flat kita tak akan tahu. Flat bila dia dah jadi kita tahu. Flat tak dapat. Flat banyak berlaku. Lepas COVID-19 punya dulu okey, flat, regular flat kita boleh trade. Regular flat adalah set up yang favorite saya. Tapi lepas COVID-19 Allah tak dapat. Lower time frame memang dia hancur. Dia akan extended 5 extend lepas tu dia pergi. Kita pun tengok sebab flat 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 ni boleh pergi lebih 16 18. Katalah sini 5 kan. Dia boleh pergi macam ni. 3 3 5. Dia boleh pergi selagi dia tak break sini, itu masih flat dan ini adalah buy. Ini expanded flat. Running flat 5 C dia ini pun tak ada A, B dan C. Kalau running flat, dia tak bawah daripada A. Kalau regular flat, B ni tak langkau daripada atas. Itu je beza dia. Okey. Cara nak kenal flat, anda akan dapati RSI dia, sebab apa nama dia flat tau? Sebab RSI dia flat. Faham tak? RSI dia tak, yang B ni tidak buat hal. Tak buat high. Ni, kita tengok apa yang flat kan? GU. Apa yang flat sebelum ni? Saya pun tak ingat. GU yang flat. Daily. Yang B ni, yang sini. Yang sini. Yang hujung ni. Dia punya, yang ini, dia tak ada, dia tak buat, dia flat. Faham tak? Yang sini, dia, sebab itu nama dia flat. Yang momentum dia flat. U-shape, yep. Flat ni adalah satu cara bila anda, saya akan, dia macam ni. Flat ni adalah satu exception dalam elite wave. Bila elite wave tu tak jadi. Faham tak? Sebab dalam elite wave apa yang tak boleh berlaku? 5 tak boleh diikuti oleh 5. Faham tak? 5 tak boleh diikuti oleh 5. Itu sebab orang buat flat. Flat adalah, sebab tu saya tak suka lukis flat. Kita tak tahu nak buat apa kita lukis flat. Itu basically dia. Ataupun anda nak jadikan kan. Sini, yang ini 5,
ini 5 kan, dan anda dapati ini nak naik. Anda nak katakan ini nak naik. Ya. Ini adalah satu cara untuk anda force anda punya idea. Anda nak katakan sini kan, dia nak naik. Dia bukan buat 1, 2, 3. Anda nak katakan bahawa dia cuma buat 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia naik. Kalau anda nak katakan benda tu, anda kena jadikan sini 5 wave. Masalahnya, sini 5 wave. Dia tak ada 5, 5, lepas tu naik. Tak ada. Jadi anda kena jadikan ini sebagai 3, 3, somehow, dan sini jadi 5. Saya akan elakkan untuk lukis flat kalau ada cara lain. Kalau tak ada cara lain, then saya akan letakkan flat. Dia kalau anda nampak chart tu banyak sangat flat, either orang tu malas. Simple je. Dia malas lukis. Dia malas lukis lah. Itu je. Saya boleh je jadikan banyak chart ni, tak nak pening kepala letak banyak flat. Tapi saya akan cuba untuk elakkan flat. Sebabnya flat tak dapat nak trade. Itu je. Flat tak dapat nak trade. Dia boleh habis bila-bila. Contoh macam even GU ni. Ini boleh habis 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Sini flat. Anda tengok RSI kat sini. Kalau tak ada cara lain, kita katakan ni nak jatuh. Ini nak jatuh. Saya tak dapat jadikan 2 ni kat sini. Sebab kalau saya jadikan 2 ni kat sini, anda nak letak 3 ni kat mana? 1 kat mana? 2. Anda kena fikir internal dia. Apa saya jadikan dia flat? Saya akan terpaksa jadikan flat kalau saya tak dapat lukis 3. So kalau saya alihkan 3 kat sini, sini overlap. Saya akan cek, kalau orang bagi chart, saya akan cek wave 3 dia. Kat mana dia lukis wave 3? Saya akan tanya, wave 3 kau lukis mana? Kalau dia tak dapat tunjukkan wave 3 dia kat mana, dia main hitam dan internal dia, kena tak boleh overlap. 1, 2, 3, 4, 5, dia tak boleh overlap. Saya akan tanya, wave 3 kat mana? Kalau setakat main lukis je, mana-mana orang boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya akan tanya, 3 dia mana? Where do you put your 3? Saya akan tanya benda tu. Kalau setakat lukis, siapa-siapa boleh lukis wave. Basic dia, kalau anda tengah tengok flat, anda tak trade. Trade zigzag, dan nombor 3 adalah segitiga. Segitiga adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti kita ke bawah. Okey, segitiga adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan ke atas balik. Okey. Dia basically adalah 3, 3, 3, 3, 3. Okey, bila anda lukis 3, 3, 3, 3, 3, 3 dalam market dynamic, 5 minit lagi, Allah. Dalam market dynamic, bila anda lukis 3, 3, 3, 3, 3? Bila anda tak tahu dia nak pergi mana. Contohnya, sekiranya saham naik dan kenaikan dia adalah dalam bentuk diagonal yang jangka panjang. Sini, saham kat sini, dia buat diagonal. 2 dalam, 3 dalam, 4 dalam. Dia buat diagonal. Diagonal lama dia diagonal. Dekat sini. Dekat sini, dia buat diagonal. Maksudnya US dollar, JPY tak ke mana. Apa yang akan bentuk segitiga? Ya, wave 4. Tapi mana satu instrumen? Kalau anda dapati, US 500 kat situ buat diagonal. Dan diagonal dia wave 4 masuk 1. JPY pair ke US dollar akan buat diagonal? Akan buat segitiga. Ingat, kat sini kita dalam wave, sedang habiskan wave 5. Kalau wave 5 kat sini, diagonal indecision, yang akan buat segitiga adalah ini. Ini akan buat segitiga. Di mana ini adalah A. Faham? Ini akan jadi macam ni.
Ini adalah, ini adalah A. Ini kan jadi 3 dan ni. Ini akan jadi triangle. Whole structure ini 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia naik atas. Dia akan jadi macam ni. Ini akan jadi 4. Tak, bukan yen pair. Dolar yang akan tentu arah. Yen sebab itu masih ke atas. Yen akan ke bawah. Maksudnya yen pair akan masih ke atas. Dolar yang akan tak ke mana. Ingat, kita dalam wave 5. Wave 5, sekali lagi saya ulang. Letakkan atas tajuk buku hari ini. Wave 5 dalam indeks adalah cerita dolar. Wave 3 dalam indeks cerita yen. Wave 2, wave 4 adalah cerita yen. Wave 1, wave 5 cerita dolar. Boleh? Wave 1, wave 5, bila saya tanya pasal indeks, ada terus. Jangan fikir yen, fikir dolar. Tak adanya indeks naik, yen naik, tak ada yen jatuh, tak ada. Wave 3 pun kita cerita benda tu. Wave 2 atau wave 4 pun cerita tu. Sekarang ni kita tengah wave 5. Faham tak? Wave 5 dalam yang besar ni. The moment kita cerita pasal wave 5, then anda terus fikir dolar. Indeks wave 5. Jangan indeks nak yen sangat. Faham? Boleh? Setiap kali kita berbincang pasal indeks dalam wave 1 dan wave 5, terus tetap, oh dolar. Apa yang ulang Awal tadi ulang, awal tadi dah cakap. Setiap kali kita cerita pasal indeks dalam wave 1 dan wave 5, kita bercakap mengenai dolar. Fixed dynamic. Bila wave 3, indeks dynamic. Dan itu pasal yen. Wave 2, indeks. Dan itu pasal yen. Wave 4, indeks. Itu pasal yen. Sebab yen kuat, indeks jatuh. Bila wave 1, wave 5 dalam indeks, dolar. Jangan cerita yen. Yen tak ada kena-mengena. Yen cuma ikut dia mana dolar pergi. Dia tukang ikut je. Yen sideways. Dia ikut dolar. Dolar pergi mana, dia ikut je. Boleh? Ngam? Okey. Jadi kalau dekat indeks buat diagonal, naik turun, then dolar akan pening. Dolar akan lekat dalam triangle. Okey. Last sekali, sama. Yang ni jangan trade, yang ni jangan trade. Trade yang ini. Apa nama dia? Zigzag tu. Okey, dan last sekali adalah kepada 2 adalah kepada kompleks. Kompleks ni terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah W, X dan Y. Sebenarnya W, X dan Y ni yang paling senang nak tengok. Bukannya zigzag, bukannya apa. Paling senang nak tengok adalah W, X dan Y. W, X dan Y tu adalah gabungan daripada 3 benda kat atas ni. Cumanya W tak boleh segitiga. Dan kaki pertama dia adalah 3. Kat sini boleh buat zigzag, boleh buat flat, dan diikuti oleh 1, 2, 3. Yang ada nak tengok adalah dia break trend line tapi tak break high. Dan dia turun bawah balik. Ini adalah dikenali sebagai W, X dan Y. Kan dia bagi satu. Ada dalam nota Abang Syukur. Pergi kontak Bang Syukur. Penat pening-pening. Mana tak bagi tahu awal? Memang dalam ni Pian. Ada tak market dynamic hari ni? Hari ni tak ada market dynamic. Cuma itu je. Dia tak ada market dynamic tu, benda paling simple dia sebenarnya. Cerita dolar hanya bila wave 1, wave 5 dalam indeks.
yang kita punya map adalah indeks. Okey, yang jenis kedua adalah triple correction. W, X, Y, X dan Z. Yang ini anda trade. Sama juga W, X, Y, X, Z ni saya akan cuba buang dia. Sebab W, X, Y, X, Z ni dia agak subjektif. Jadi anda tarik 3 wave dan anda tunggu dekat 1618. Sama juga di mana untuk W, X, Y ni W, X dan Y ni okey, kita ada W dengan Y ni, RSI dia kena buat macam ni. Tak ada divergence. RSI kena ikut bentuk ini. Nak pecah otak bang. Dia kena buat, hari-hari buat dia. Anda lukis elliott wave berdasarkan market dynamic. Bukannya lukis buat elliott wave untuk bagi tahu apa market dynamic. Tak dapat. Market dynamic bagi tahu apa nak lukis. So, elliott wave tu boleh lukis macam-macam. Cat hitam Zul yang kat bawah ada arrow hijau fixed dynamic tu. Apa benda cat hitam mana? Apa-apalah Pian. Cat hitam cat hitam Zul yang kat bawah ada arrow hijau fixed dynamic. Yang ni kan. Yang ni, yang mana dah benda tu? Saya pergi cari juga. Saya dah lukis, malas nak lukis baru. Yang apa, peak and throw, yen, dolar, lepas tu indeks kan, lepas tu dolar balik. Kan benda tu macam tu. Jadi ini dolar wave 1 dengan wave 5. Dia benda tu kan. Mana entah pergi nota tu, saya pun cari nota tu. Saya nak ambil nota tu, nak letakkan grafik atas tu. Saya pun cari mana pergi nota tu entah. Nota hitam tu kan. Yang tu kan. Yang apa dah. Peak and throw. Mana entah dia pergi. Jadi untuk entry untuk double adalah entry bila ni yang 61768 A ataupun W ni 618764. Santi. Mana Santi tadi? Ni dekat sini Anda nak dia react daripada 618764. Ni dalam A ni. Benda tu je yang apa? Yang mana dia pergi? 618 lekuk Y, W sekiranya tiada divergence, struktur tidak lengkap. Okey, tiada momentum divergence. Okey, lain saya dah cover. Okey, itu saja. Jadi kat sini kena 618764. Jadi kalau anda tengok yang dalam kita ni, everything saya dah letakkan bagaimana anda nak identify dia, penggunaan channel. Jadi untuk zigzag, untuk double correction dan triple correction, yang kaki ketiga ni, kaki yang ini, kaki ketiga ni 618764. Kalau macam triple correction, lazimnya bila kita tarik Fibo, yang sini tak sampai 100%. Sini tak sampai 100%. Y ni. Jadi kalau itu berlaku, ini mungkin berlaku. Contohnya macam yang kita tengok dekat UCAT. Mana UCAT? UCAT kenapa kita mungkin akan ada C ni yang tak cecah. Yang tak cecah 100%. Contoh. Ataupun even yang dekat sini nanti. Yang dekat sini. Maksudnya yang A kat sini. A ataupun W kat sini tak cecah. Lepas tu dia turun balik. Itu lazimnya berlaku. Yang ini kena berlaku 61876.4.
Dia kena react daripada kawasan tu. Okey. Kita ulang-ulang benda ni. Saya boring nak cerita benda ni. Macam nak keluarkan dia daripada syllabus, tapi ramai orang nak benda ni. Actually, Elliott wave ni you can do anything with it. Anything, whatever. Tapi untuk trading dia ada cuma tunggu kepada setup. Buat analisa pada masa yang sama. Jangan cuba lukis setiap lekuk. Jangan. Dan kalau anda guna 3711, ia adalah kepada market dynamic, di mana Elliott wave digunakan sebagai papan tanda. Bukan lukis Elliott wave. Saya lihat market dynamic dahulu, di mana saya lihat kepada sequence count. 3, 7, 11, 5, 9, seterusnya. Okey. Saya buat itu. Lepas tu baru letak Elliott wave. Baru senang lukis. Kalau anda cuba lukis Elliott wave semua benda, pengsan. Anda buat sequence count. Okey? Jadi itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sebelah malam nanti. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Entry, stop loss bawah 1618. Entry daripada motif yang dibetulkan oleh korektif apa yang kita cover tadi. TP adalah 100% extension daripada motif yang dibetulkan oleh korektif. Okey, jumpa lagi pada malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay,